Cikgu Fauzi. Sila. Masuk. Silakan duduk. Okey, Cikgu Fauzi. Okey. Kita tajuk hari ini, kita nak bincang mengenai ketidakhadiran anak-anak kita lah daripada daripada Mac sehingga kepada November lah. November lah kan. Jadi boleh tak Cikgu Fauzi terangkan sedikit peratus kehadiran setiap bulan dan purata kehadiran pelajar-pelajar SEMSA ini setelah bersemuka selepas pasca COVID ini. Silakan. Okey, terima kasih tuan. Okey, jadi ini saya bacakan data yang bersumberkan daripada APDM. Kita mula bersemuka pada bulan Mac. Jadi kalau kita tengok pada bulan Mac, pertengahan kita mula pada 22 Mac. Jadi kalau peratusnya ialah 84.80%. Bulan April 84.02%. Bulan Mei 84.88%. Bulan Jun 83.14%. Bulan Julai 78.58%. Bulan Ogos 84.08%. Bulan 19 September 82.51%. Bulan 10 Oktober 80.47%. Dan yang terkini bulan 11 November 83.58%. Jadi kalau kita tengok purata untuk setahun ini, selama 9 bulan ni daripada bulan Mac hingga bulan November, untuk SMK Senawang ialah peratus kehadiran 84.5%. Jadi ini yang kita dapat daripada sumber APDM tuan. Okey, kalau kita lihat data Cikgu Fauzi sebutkan tadi, ada satu bulan yang di bawah 80 iaitu bulan Julai. 78.5%. Ya, betul. Apa agaknya sebabnya Cikgu Fauzi kita bulan Julai tu kita tak capai pun 80%. Okey, jadi untuk makluman, bulan Julai ni ialah antara bulan yang kita banyak aktiviti yang kita buat, baik menengah rendah ataupun menengah atas. Jadi apabila kita buat aktiviti, ada sebilangan pelajar kita yang mengambil keputusan sendiri untuk tidak hadir ke sekolah dengan beranggapan bahawa program ini tidak penting kepada mereka. Mereka kata yang penting adalah PDP di sekolah. Jadi pada bulan ini, oleh kerana adanya program yang sehingga waktu petang, jadi ini merupakan satu kekangan kepada mereka untuk nak tunggu sehingga petang. Jadi mereka ambillah keputusan sendiri untuk tidak hadir. Itu sebab ketidakhadiran pada bulan Julai ini di bawah 80%. Okey, iaitu hanya 78.58% saja. Ini sikap pelajar kita. Cikgu Fauzi, kalau kita lihat juga ada tak pelajar-pelajar kita ni yang dibuang sekolah? Okey, setakat ni mengikut rekod kita, rekod APDM kita, yang kita buang sekolah untuk tidak hadir, okey, seramai 15 orang. Okey, manakala saya tambah sikit, manakala yang kita telah gantung sekolah untuk pelbagai kesalahan adalah seramai 27 orang. Okey, tapi kalau kita tengok, kita telah pun menghantar pelajar-pelajar kita ke program kaunseling, sama ada kaunseling individu dan berkelompok, seramai 861 orang pelajar. Jadi ini maksudnya sebelum kita mengambil tindakan sama ada gantung atau buang, pelajar-pelajar ni sebenarnya kita dah hantar ke program pemulihan, iaitu kita hantar ke kaunseling. Hanya daripada 861 orang pelajar ni saja, okey, ramai 27 orang yang kita gantung dan 15 orang yang kita buang. Jadi ini menunjukkan yang mereka tidak berusaha untuk mengubah sikap selepas kita mengadakan kaunseling berkelompok dan individu yang kita telah lakukan. Itu pada saya kita dianggap berjaya itu sebab daripada 861 15 orang yang kita buang, ya, betul. 27 orang yang kita gantung, tinggal jadi berapa persen gitu kan? Ya, betul. Kalau kita kira tu persen, itu satu kejayaan lah. Tahniah lah Cikgu Fauzi. Tim HEM telah berjaya
mengekang ketidakhadiran itu. Namun demikian, kita perlu berfikirlah kan, berfikir di luar kotak. Mungkin ada sebab mengapa pelajar tidak hadir itu. Pada pandangan Cikgu Fauzi, apa agak-agak yang mereka tak hadir itu sebab ketidakhadiran itu? Jadi sebelum itu saya nak maklumkan yang sekolah kita ni sebenarnya bilangan B40-nya melebihi 85%. Jadi kekangan keuangan keluarga, termasuklah adanya harapan keluarga untuk anak-anak mereka membantu dari segi sumber pendapatan tinggi di sekolah ni. Jadi kalau kita tengok ketidakhadiran ni semakin tinggi selepas PKP, era pandemik hari tu, peratusan tidak hadir itu tidak capai pun 90%. Jadi apabila bermulanya sesi persekolahan bersemuka pada bulan Mac, ramai pelajar kita yang meneruskan kerja-kerja part time ni, kerja separuh masa ni untuk terus membantu keluarga mereka. Dan kalau kita tengok ramai kalangan ibu bapa di sekolah kita yang sama ada kehilangan pekerjaan ataupun kalau sebelum ni ibu bapa mereka bekerja, selepas PKP ni hanya salah seorang saja yang bekerja. Jadi terdapat ibu bapa yang menggunakan anak-anak mereka ni untuk membantu mereka menyumbangkan pendapatan untuk jangka masa yang pendek macam ni. Jadi di situlah timbulnya masalah tidak hadir ke sekolah. Kerana anak-anak pelajar ni bila dia bekerja, dia akan bekerja hingga lewat malam dan dia menghadapi masalah untuk datang ke sekolah pada awal pagi. Dan ditambah pula dengan penerimaan ibu bapa yang menganggap bahawa anak-anak mereka ni tidak pergi sekolah ni satu perkara yang biasa disebabkan oleh mereka letih bekerja pada malam hari. Jadi ini yang sebenarnya kita nak buat sesuatu. Okey, sebab data asas pun kita dah dapat, dia punya sebab pun kita dah dapat. Jadi apakah intervensi yang kita rancang atau yang sudah kita buat dan akan kita laksanakan supaya sekurang-kurangnya lah kita punya kehadiran itu meningkat. KPM adalah 95%. Jadi berlaku lagi lebih kurang 11% lagi tu untuk kita capai kan. Jadi apakah intervensi yang kita laksanakan? Okey, jadi alhamdulillah pihak pengetua, pihak sekolah banyak memberi sokongan kepada kita untuk kita berusaha untuk mengurangkan kadar ketidakhadiran ini. Program yang telah kita laksanakan untuk untuk memastikan bahawa ponteng ni tidak lagi menjadi satu yang masalah utama di sekolah ialah kita telah menjalankan sesi bertemu dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa yang bermasalah ni kita telah panggil secara individu, iaitu apabila anak mereka menerima surat amaran pertama tidak hadir, kita telah pun memanggil ibu bapa ni untuk datang ke sekolah. Dan sesi bertemu ibu bapa ni, sekiranya ibu bapa gagal untuk hadir, pihak AHEM dengan disokong oleh pihak unit bimbingan kaunseling dan unit disiplin, kita telah mengadakan kunjungan yang kita panggil sebagai ziarah cakna untuk terus berjumpa dengan ibu bapa yang tidak dapat hadir ni untuk kita mengetahui apakah sebenarnya masalah anak mereka, sehingga kan mereka tak hadir ke sekolah sama ada berturut-turut ataupun secara berkala, secara tidak berturut-turut. Okay, jadi biasanya apabila ibu bapa yang datang ke sekolah ni untuk berbincang ataupun kita datang ke rumah mereka untuk berbincang tentang masalah anak, kita akan sediakan sekali surat aku janji. Aku janji pelajar dan aku janji ibu bapa, iaitu kita pada masa yang sama kita mengingatkan ibu bapa bahawa apabila mereka telah tanda tangan surat aku janji itu, menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk terus memantau anak-anak mereka dan menasihatkan anak mereka untuk datang ke sekolah. Jadi ini program yang pertama, sesi bertemu ibu bapa.
Yang kedua iaitu program keibubapaan ataupun program parenting. Untuk program dalaman ni iaitu kita adakan 2 program dengan bantuan UBK, Unit Bimbingan Kaunseling, iaitu secara individu dan secara berkelompok. Iaitu kalau individu macam tadi saya dah nyatakan, kita panggil secara personal datang ke sekolah ataupun kita jumpa secara personal di rumah masing-masing. Manakala yang berkelompok ni kita akan kumpulkan pelajar ibu bapa yang anak-anak mereka tidak hadir secara tegar ataupun memerlukan perhatian serius ni, yang kita ambil data ni daripada data SSDM, dan kita akan panggil di sekolah untuk kita memberikan penjelasan, okey, dan bantuan daripada ibu bapa untuk bersama dengan sekolah memberi nasihat kepada anak-anak mereka. Yang kedua iaitu kita ada kerjasama dengan pihak polis, dengan pihak pegawai perhubungan sekolah, iaitu kita telah mengadakan beberapa siri perjumpaan dengan pelajar, iaitu yang pertama iaitu ceramah buli yang kita adakan untuk pelajar-pelajar yang tegar tidak hadir. Yang kedua ialah ceramah cegah jenayah. Ini kita campur yang tidak hadir dengan kesalahan disiplin yang lain seperti merokok, buli dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat bantuan daripada pihak pegawai perhubungan sekolah untuk mengadakan lawatan kelas ke kelas, iaitu rombongan polis ni tadi akan pergi kelas ke kelas untuk memberikan nasihat dan peringatan secara tidak langsung kepada pelajar-pelajar untuk menjauhi kes salah laku, termasuklah ponteng semasa waktu persekolahan. Dan seterusnya, iaitu yang keempat, kita juga telah mengadakan kerjasama dengan pihak PPD Seremban, iaitu Unit HEM dan Kaunseling. Kita telah mengadakan program untuk memberikan kesedaran keburukan tidak hadir ke sekolah. Yang mana pelajar-pelajar ni kita ambil daripada pelajar-pelajar yang memerlukan perhatian serius. Jadi kita dah adakan program ni. Jadi kalau kita tengok setakat ni impak yang kita terima daripada 77 orang pelajar yang memerlukan perhatian serius ni tadi, kita telah berjaya mengurangkan pelajar daripada 77 ni kepada 41 orang pelajar sahaja. Di situ telah berlaku pengurangan, dan kita juga telah mengadakan program yang diberi nama Saya Berubah Sikap, iaitu pelajar yang berjaya berubah sikap dan mengamalkan seberapa banyak amalan baik. Pihak sekolah terutamanya pengetua telah meraihkan kejayaan ini dengan memberikan jamuan ringan kepada pelajar-pelajar. Ini dengan sokongan pihak PIBG dananya. Dan satu lagi iaitu kita juga telah mengadakan program motivasi kepada pelajar-pelajar yang bermasalah ni, terutamanya pelajar yang tidak hadir ke sekolah, dengan bantuan pihak MAINS dan pihak Baitul Mal. Dan kita telah adakan program ni di Hotel Olsen Kelana di Seremban, iaitu kita dengan bantuan dana, dengan bantuan keuangan pihak MAINS dan Baitul Mal, kita telah kumpulkan pelajar-pelajar yang bermasalah ini, dan kita adakan bengkel serta kursus motivasi yang mana fasilitatornya terdiri daripada pihak MAINS dan pihak Baitul Mal. Segala makan dan minum pun ditanggung oleh pihak ni. Jadi ini program yang kita jalankan untuk mengurangkan ketidakhadiran pelajar kita ke sekolah. Baiklah, tahniah Cikgu Fauziah, banyak intervensi yang dibuat turun pada bersama-sama kaunselor. Mungkin ada penambahbaikan lah sikit pada tahun-tahun depan lah mungkin untuk menggalakkan. Adakah penambahbaikan yang Cikgu Fauziah bercadang lah nak baiki pada tahun-tahun berikutnya? Alhamdulillah. Jadi untuk yang tahun depan kita nak jadikan sekolah kita ni satu persekitaran yang lebih menarik berbanding di luar. Jadi alhamdulillah, program pertama yang telah kita berjaya laksanakan iaitu kita telah melengkapkan
akses internet kita berkelajuan tinggi dengan bantuan daripada pemimpin tempatan. Begitu juga dengan sokongan daripada pihak pengetua dan pihak PIBG, kita telah berjaya memasang dan melengkapkan internet berkelajuan tinggi unified untuk kegunaan warga sekolah. Jadi kesempatan yang ada ni, internet berkelajuan tinggi, dan cadangan kita untuk menjadikan bilik darjah tu lebih menarik. Kita juga dengan alhamdulillah, dengan bantuan pihak MAINS Negeri Sembilan, kita akan memasang smart TV, iaitu kita lebih ke arah pendidikan ataupun pendidikan secara digital. Iaitu apabila kita adanya pemasangan smart TV ni nanti, kita harap PDP di dalam kelas akan lebih menarik dan boleh menggunakan pelbagai medium teknologi terkini, termasuklah penggunaan YouTube, penggunaan kuis dalam talian, begitu juga dengan informasi-informasi yang kita boleh salurkan kepada pelajar semasa PDP sedang berlangsung. Jadi mungkin sebelum ini pelajar-pelajar hanya mendengar guru bercakap, hanya melihat papan putih saja, tapi untuk perancangan masa depan ini kita berharap agar dengan pemasangan smart TV, PDP akan menjadi lebih menarik dan menarik pelajar untuk datang. Sebab pelajar kita ni dia berminat dengan permainan game, dengan permainan game dalam talian. Jadi dengan adanya smart TV ni, kita boleh gunakan selepas PDP, selepas guru mengajar, kita boleh menggunakan kemudahan internet dan smart TV ni untuk mereka menjawab dalam bentuk game. Jadi saya harap dengan adanya tarikan ni, pelajar-pelajar akan lebih datang ke sekolah, dan kerana menganggap PDP lebih berkesan kerana adanya audiovisual, smart TV dan sebagainya. Manakala program intervensi yang akan kita laksanakan tahun depan, pertama ialah kita akan teruskan kerjasama dengan pihak pegawai perhubungan sekolah, pihak IPK, untuk terus mengingatkan pelajar. Yang kedua, kita juga merancang untuk mengadakan kerjasama dengan wakil rakyat setempat, iaitu Dun Paroi, iaitu majlis yang paling hampir yang kita akan buat pada 3 Januari nanti. Program yang kita beri nama sebagai program Mesra Pelajar, yang akan dianjurkan oleh pihak Dun Paroi. Dalam program tersebut kita akan isikan dengan program motivasi dan penerangan tentang SBS, penekanan terhadap SBS. Dan yang terakhir, kita akan adakan kolaborasi dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan melalui masjid Kariah setempat, iaitu Masjid Taman Marida. Iaitu kita akan mengadakan program-program parenting, keibubapaan, dengan bantuan masjid setempat. Untuk tahun ini kita tak dapat nak laksanakan kerana kekangan masa dengan program sekolah. Jadi kita bercadang untuk teruskan pada masa hadapan, pada tahun 2023 nanti, insyaAllah. Terima kasih Cik Fauzi. Saya berpuas hatilah kalau kita mendengar penjelasan Cik Fauzi tentang ini perancangan nak buat tahun depan, dengan inovasi yang dibuat, dengan pembinaan rakan strategi yang baru. Jadi semoga apa yang kita cita-citakan, kita harapkan itu akan berjaya lah. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.